pengumuman Perdana Menteri tadi, iaitu langkah tambahan pakej ransangan prihatin yang banyak menyentuh kedudukan industri kecil dan sederhana atau perusahaan kecil dan sederhana. Dan saya ingin sebutlah alu-alukan kerana masih kita anggap ini satu yang baik. Secara umumnya, kurang-kurangnya kerajaan ini dia tak boleh ketepikan pandangan rakyat dan netizen. Ya, ini satu yang dianggap satu kelompongan, satu kelemahan dalam pakej ransangan yang lalu. Maka diserang kerana seperti mana kita tahu, ia melibatkan hampir lebih dari 1 juta pekerja di negara kita. Tak boleh kita pandang ringan, atau lebih. Maaf, semalam saya sebut 1 juta, 1.3 juta syarikat yang berdaftar sebagai IKS. Tapi kita tahu lagi ratusan ribu tak daftar. Saya tadi tak kakiah lah, kakak 2-3 orang dan abang yang tadi yang meniaga di Segabut Dalam ni, saya tanya ada daftar? Tak ada yang daftar pun, ya. Dia buat gerai-gerai kecil, jual kuih, jual nasi lemak, tak daftar. Dia kata, tak daftar, kalau daftar mungkin dapat. Di manalah nak daftar tu sendiri, kami ni siapalah nak tengok, nak pergi pejabat pun susah, orang tak pandang. Saya kata tak, ada pegawai yang akan prihatin dan baik, tidak semuanya sombong. Tapi itu tak kemudian lah, ya. Tapi saya nak bagi tahu jumlahnya besar dan kritikan yang dilemparkan terhadap kerajaan kerana kelompongan ini, ya, tidak cuba mengenal pasti dan menyelesaikan masalah ini, kemudian dijawab oleh kerajaan dengan pakej tambahan ransangan ini. Dan pakej ransangan ini, ya, kita tahu bahawa subsidi upah dinaikkan daripada 5.9 bilion kepada 13.8 bilion, geran prihatin 21 bilion atau 3,000 bagi setiap perusahaan mikro sebanyak 700,000. Ini saya ingat satu yang perkembangan yang agak positif, sebab keutamaan diberikan kepada lebih 700,000 yang di bawah kategori mikro. Ada yang saya sebut semalam, ya, kategori mikro yang di bawah yang paling terkesan. Kemudian ada juga pemansuhan kadar pembiayaan sebelum ini 2%, skim kredit mikro BSN 500 juta, syarikat GLC pengecualian bayaran sewa, pengecualian pemilik premis swasta. Itu kalau buat maka diberikan potongan diskaun sewa, kemudian bayaran levy bagi pekerja asing 25%. Dan ini saya tolong rumuskan ini pandangan Perdana Menteri yang orang kata saya tak ikuti. Jadi saya ikuti, saya bantu untuk memberikan penjelasan tentang langkah yang dianggap positif menyahut tuntutan dan gesaan netizen selama seminggu yang lalu ini kerana kelompongan. Malah lebih dari seminggu. Jadi minggu lalu Menteri kata kita akan umumkan. Adalah pengumumannya juga, ya. Jadi kita terima, cuma kita harus tahu bahawa ada kekurangannya yang harus diberikan perhatian, ya, bahawa cara keseluruhannya dengan krisis ekonomi berlarutan dari COVID-19 ini akan menyebabkan pendapatan kerajaan akan terjejas parah. Walaupun saya fikir kajian Bank Negara itu agak masih lumayan lah, positif lah, ya. Kalau ada kesemelesetan dianggap rendah, walaupun seluruh kajian lain termasuk Bank Dunia akan lebih rendah daripada itu. Tetapi kita ada masalah makro yang besar yang mesti ditangani, ya, iaitu bagaimana menjana pertumbuhan, ya. Sebab itu
yang di pendekatan sekarang ini diberikan cara menyeluruh, ya. Ya, ada alasan dan kebijaksanaannya. Cuma pendapat saya, kita harus tumpu bagi yang tak terjejas, ya, bagi yang terjejas. Jadi kalau kita beri kepada semua, kita perlu tumpu kawasan yang lebih terjejas, terutama di kategori yang lebih rendah. Itu satu, ya. Dan ini termasuk yang dianggapnya non-essential, kerana dia tak termasuk dalam yang essential, jadi dia tentu tidak dapat menjalankan operasi, tidak produktif. Jadi kita harus juga lihat secara khusus yang lebih targeted, supaya kelompok ini juga diberi pendekatan. Saya lihat umpamanya ada beberapa masalah kecil-kecilan dibangkitkan, umpamanya macam penjara, ya. Kebiasaan penyelesaian ini saya bimbang tentang IKS ni, dia sebut dulu Parkinson's Law. Apa dia Parkinson's Law? Ada masalah, cuba jawatankuasa. Ada lagi masalah, jawatankuasa penyelaras, Coordinating Committee. Ada penyelaras, ada masalah lagi, tak selesai. Dulu kalau ada masalah ikan, lembaga ikan, atau kemudian maju ikan, kemudian LKIM. Peternak, maka jadi maju ternak. Kemudian peladang, maka lembaga pertubuhan peladang. Baik. Kemudian ada masalah, kita selaraskan. Okey, jawatankuasa penyelarasan. Masalah lagi, kita ada jawatankuasa tertinggi menyelaraskan, Super Coordinating Committee. Ada masalah lagi, kita angkat menteri koordinator, menteri kanan yang akan menyelaraskan, ya. Tapi tak semuanya begitu, sebab ada hal yang boleh kita selesaikan segera. Ini penjara, ini dah bincang puluh tahun. Tanya saya 5 minit, saya boleh penjelasan. Dia dah di situ. Tanya ketua pengarah penjara, dia tahu. Benda yang kecil-kecil ini, yang anak muda 16 tahun curi jin, duduk tunggu 6 bulan nak dapatkan kes mahkamah. Dan seperti mana saya sebut, magistrate pun walaupun belajar di Universiti Islam umpamanya, ya, kadang-kadang dia faham peraturan hukum kecil, dia tak faham konsep keadilan lebih meluas. Umpamanya kalau dalam Islam yang mencuri, bawa Sayyidina Umar, mengapa ditangguh hukuman hudud, ya? Mengapa umpamanya orang yang mencuri itu tidak dipotong tangan, tetapi orang tak bayar gaji potong tangan? Kita dah tak pernah nak dapat kena tekan orang yang kaya tak bayar. Yang dia kira, yang dia bawa, dan hukuman maksimal. Itu yang kadang saya rasa lemas betul. Kalau orang bawah ini susah nak dapat jaminan. Maaflah saya mengusulkan hal yang agak berkaitan, kerana ini termasuk, maknanya kalau kita perusahaan kecil ini, ya, walaupun tak masuk kategori terendah, ini penjajah, peniaga kecil, ini semua terlibat juga, ya. Kemudian subsidi upah kan dinaikkan dengan begitu tinggi, tetapi naik maknanya alhamdulillah sekitar 134%, maknanya naik betul, tetapi ia hanya melibatkan sekitar 20 hingga 30% kos operasi syarikat. Jadi keupayaan untuk bertahan itu tidak begitu mudah. Sebab itu tak payahlah jawatankuasa penyelaraskan banyak-banyak. Di situ ada suatu agensi yang diberikan mandat untuk memantau secara serius dan kemudian cuba memberi penyelesaian yang tak semestinya mengikut pengumuman Perdana Menteri, tapi berikan satu kelonggaran supaya bantu mendapat menjana pertumbuhan IKS, ya. Kemudian pinjaman tanpa faedah 500 juta di bawah BSN harus ditambah, kerana jumlahnya itu hampir 1 juta perusahaan kecil dan sederhana. Jadi itu yang juga diminta ditambah, dan saya kebetulan ini juga yang dituntut oleh Dewan Perniagaan Islam juga, ya, dibangkitkan. Kemudian yang persatuan SME yang lain itu juga memikirkan kita selesaikan masalah mikro, okey, dan menengah dan atas. Dia begini, ya, dia mesti targeted, cuba juga selesaikan 2-3 yang termasuk yang besar. Walaupun saya umumnya lebih
senang kalau kita perhatikan yang bawah dulu. Tapi masalahnya ialah kerana ia melibatkan kedudukan pekerja. Kalau setengah syarikat itu dia pekerjaannya ratusan orang. Kalau kita tak selesaikan, kepentingan pekerjaan mereka terjejas. Jadi saya harap ada langkah tambahan dari pakej rangsangan tambahan IKS ini untuk mengambil kira keperluan ini, dan walaupun pengumuman dibuat, saya harap dapat kita pantau seterusnya dengan persatuan-persatuan dan juga melihat di bawah tiga-tiga kategori yang atas dan yang sederhana dan juga yang mikro yang diberikan bawah. Dan mudah-mudahan kita dengan cara sedemikian kita boleh cuba menyelesaikan sebagai benda masalah. Saya ucap sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.